pencemaran udara ialah pencemaran dalaman. Pencemaran udara dalaman merujuk kepada sifat fizikal, kimia dan biologi dalaman yang sering berlaku di dalam bangunan. Contohnya, di dalam rumah, institusi, kedai, tempat komersial dan pejabat. Antara contoh aktiviti manusia di dalam bangunan ialah seperti mengisap rokok di dalam rumah. Seterusnya, penggunaan lingkaran ubat nyamuk boleh membebaskan bahan partikel atau terampai ke udara. Seterusnya, penggunaan jenis kayu arang dan pemanas air gas akan menyebabkan keringsaan pada organ badan. Janganlah mengambil mudah udara bersih kerana ia merupakan faktor penting bagi kesihatan anda. Punca seterusnya ialah pencemaran udara akibat industri. Pencemaran udara yang dikeluarkan oleh industri perkilangan iaitu pembebasan bahan kimia berbahaya atau benda asing ke dalam atmosfera. Contoh-contoh bahan pencemar termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon dan nitrogen dioksida. Punca yang ketiga ialah asap kenderaan bermotor. Asap kenderaan bermotor merupakan punca utama kepada penyumbangan masalah pencemaran udara di dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kenderaan bermotor ini semakin banyak digunakan oleh penduduk di bumi, pembakaran api fosil juga akan semakin meningkat. Pembakaran api fosil seperti minyak petrol, diesel dan sebagainya akan menyumbang kepada pencemaran udara. Hal ini dikatakan demikian kerana pembakaran api fosil itu akan mewujudkan gas-gas yang berbahaya seperti gas karbon monoksida, nitrous oksida dan hidrokarbon. Hal ini akan menjejaskan kesihatan penduduk di bumi. Punca seterusnya ialah penerokaan tanah. Penerokaan tanah merupakan aktiviti meneroka sesuatu kawasan untuk mendapatkan sumber alam. Perlombongan batu di kawasan kuari akan menyebabkan habuk dan debu berterbangan di kawasan ruangan udara. Selain itu, penerokaan petroleum gas asli juga turut mencemari udara akibat pembakaran gas di pelantai minyak, pembakaran plumbum serta pembebasan karbon monoksida dan hidrokarbon di loji penapisan. Aktiviti penerokaan tanah ini akan mewujudkan masalah jerebu dan seterusnya menerukkan lagi masalah pencemaran udara di negara kita. Pembakaran secara terbuka menjadi punca kepada pencemaran udara. Pembakaran terbuka bermaksud pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan tidak dihalalkan melalui cerobong atau serobong. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, pembuangan sampah, sisa pepejal industri, tapak pembinaan, sisa perladangan dan sisa kebun. Pembakaran hutan bagi tujuan penerokaan dan perladangan. Pembakaran hutan juga disebabkan oleh api bawah tanah, bushfire, lazimnya berlaku di benua Australia, Eropah, Timur Tengah dan baru-baru ini, iaitu tahun 2020 berlaku pembakaran di Australia dan Syria yang mendapat perhatian dunia. Contohnya, saya ingin memberi contoh yang terdekat dengan kita. Contoh, rumah sebelah atau rumah depan kita yang mempunyai tanah di sebelah rumah, mesti kita boleh tengok kalau mereka ingin bergotong royong atau membersihkan tanah sebelah itu mesti berlaku pembakaran daun-daun kering tersebut. Di situlah mulanya pembakaran secara kecil-kecilan. Tambahan pula, aktiviti pertanian menjadi punca menyebabkan pencemaran udara. Perkataan pertanian yang terasal daripada perkataan tani yang membawa maksud perihal bertani, tanam menanam atau perusahaan bercucuk tanam. Hal ini dikatakan demikian kerana selepas menanam sejenis tanaman pada musim tertentu, tanah itu akan dibakar untuk menanam tanaman jenis lain. Contohnya, seseorang petani menanam buah durian pada musim durian, seterusnya petani itu akan membakar tanah tersebut untuk menanam tanaman lain mengikut musim. Selain itu, aktiviti sembur tanaman untuk menghilangkan atau memastikan serangga yang merosakkan kualiti udara akan memberikan kesan ke atas atmosfera kita, iaitu mengurangkan oksigen.
Bahan-bahan pencemar seperti klorofluorokarbon iaitu CFC atau bahan kimia akan bertindak balas dengan lapisan ozon sehingga mengurangkan oksigen yang membentukkan lapisan ozon. Pengurangan oksigen ini akan mengakibatkan kandungan karbon dioksida dalam udara meningkat dan seterusnya memberi kesan rumah hijau dan kepanasan bumi akan meningkat. Karbon dioksida yang terlalu banyak akan menyebabkan haba di bumi tidak dapat dilepaskan dan akhirnya suhu bumi akan meningkat. Ini akan menyebabkan persekitarannya menjadi panas. Suhu persekitaran yang tinggi ini akan mengganggu ekosistem dan seterusnya berlaku kejadian alam yang tidak normal. Kesan pencemaran udara yang seterusnya ialah manusia akan mengalami berbagai kesan kesihatan. Kesan kesihatan dapat dipecah kepada kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Kesan jangka pendek iaitu bersifat sementara, termasuk penyakit seperti pneumonia atau bronkitis. Pencemaran udara juga akan mengakibatkan ketidakselesaan pada hidung, mata dan kulit atau tekak. Seterusnya, ia juga akan menyebabkan sakit kepala, pening dan loyak. Bau busuk yang dihasilkan oleh kilang, sampah dan sistem pembeton juga dianggap sebagai pencemaran udara. Jenis pencemaran ini adalah kurang serius tetapi masih tidak menyenangkan. Kesan jangka panjang pencemaran udara akan meninggalkan selama bertahun-tahun atau sepanjang hayat. Ia juga akan menyebabkan kematian seseorang. Contoh kesan kesihatan jangka panjang adalah penyakit jantung, kanser paru-paru dan penyakit pernafasan, seperti emfisema. Selain itu, pencemaran udara juga akan menyebabkan kerosakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal dan organ-organ lain. Terdapat juga saintis yang mensyaki pencemaran udara akan menyebabkan kecacatan kelahiran. Berdasarkan statistik, hampir 2,5 juta orang mati di seluruh dunia setiap tahun akibat kesan pencemaran udara. Pencemaran ini akan menyebabkan penipisan lapisan ozon, di mana penipisan lapisan ozon ini nyata mengundang pelbagai risiko dan implikasi terhadap kehidupan di muka bumi ini. Kesihatan manusia juga merupakan ancaman utama yang paling ketara. Dalam hal ini, pancaran ultra ungu yang mempunyai gelombang antara 290 hingga 320 nanometer boleh mengakibatkan penyakit kulit seperti melanoma. Penyakit ini terjadi apabila gen-gen dalam kromosom mengalami mutasi yang menyebabkan sebahagian sel-sel tidak sistematik lantaran daripada pancaran ultra ungu yang terlalu kuat. Berlakunya hujan asid dan jerebu, di mana hujan asid akan mendatangkan pelbagai kemudaratan terhadap beberapa aspek tertentu, iaitu dari aspek kesihatan, kesuburan tanah dan tumbuhan, ekosistem akuatik dan bangunan serta peralatan pembangunan. Okey, saya ambil satu contoh kesihatan. Air dan hujan asid yang bercampur dengan plumbum, kadmium dan aluminium berbahaya kepada manusia apabila diminum, di mana ianya boleh menyebabkan cirit-birit di kalangan kanak-kanak, gangguan saraf dan membahayakan otak. Okey, seterusnya asap jerebu. Asap jerebu yang diserap terus ke dalam badan manusia akan menyebabkan peningkatan risiko masalah kesihatan, terutamanya yang melibatkan jantung dan paru-paru. Jerebu turut mengundang masalah kesihatan lain seperti keradangan mata, selsema dan kegatalan pada bahagian kerongkong pada individu yang sihat dalam jangka pendek. Lebih parah lagi, ia juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, mengurangkan perkembangan paru-paru dan menyebabkan masalah pernafasan bagi golongan berisiko tinggi seperti bayi dan warga emas. Yang akhirnya ialah rangka mengurangkan pencemaran udara. Antara rangkanya ialah penggunaan petrol tanpa bambu. Penggunaan petrol ini sangat berkesan untuk mengurangkan asap hitam daripada kenderaan. Sebagai contoh, RON 95. Kesannya ialah udara akan menjadi lebih bersih kerana ia dapat mengurangkan pembebasan karbon monoksida dan sulfur dioksida ke udara. Penggunaan petrol tersebut juga dapat mengurangkan kandungan bambu dalam peribasaan asap kenderaan. Hal ini menyebabkan dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk
dan kerjasama daripada perarutan. Langkah yang lain ialah menghijaukan kawasan. Menghijaukan kawasan dengan penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Hal ini kerana melalui proses fotosintesis pokok, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan juga dapat meningkatkan kandungan gas oksigen dalam udara. Okey, langkah yang seterusnya ialah program kitar semula. Kitar semula merupakan salah satu langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan jumlah sampah. Okey, program kitar semula ini ialah satu proses yang memproses bahan terbuang untuk menghasilkan barangan yang baru. Program ini dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah yang baru, mengurangkan penggunaan tenaga, justeru mengurangkan pencemaran udara. Okey, bahan yang boleh dikitar semula termasuklah bahan yang berbentuk kaca, plastik, kertas, tekstil dan juga komponen elektronik. Dengan ini, program ini jelas dapat menyelamatkan alam sekitar kerana bahan terbuang akan dikitar semula. Okey, seterusnya ialah pihak yang bertanggungjawab perlulah memastikan pelepasan sisa effluent dipantau dengan lebih sistematik dan berkesan bagi meminimumkan risiko pencemaran udara. Misalnya, pihak ini perlulah memastikan setiap kilang dan syarikat yang terlibat dengan pelepasan asap ke udara ini agar memasang alat penapis udara di cerobong kilang masing-masing. Hal ini bagi memastikan tiada bahan yang berbahaya dilepaskan bersama asap-asap itu tadi. Langkah seterusnya ialah dengan melaksanakan penguasaan undang-undang. Kita dapat lihat bahawa kerajaan perlulah melaksanakan undang-undang berkaitan alam sekitar terutama terhadap pencemaran udara yang semakin tidak terkawal. Di Malaysia, kerajaan sedaya upaya untuk memperketatkan lagi undang-undang terutama sekali mengenai alam sekitar, iaitu dengan mengeluarkan Akta mengenai alam sekitar iaitu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 di bawah Seksyen 22 dan 29A. Di bawah Seksyen 22, di situ diterangkan bahawa mengenai pencemaran udara dan di bawah 29A mengenai Akta Pembakaran Terbuka. Apabila mereka yang tidak dapat mematuhi undang-undang ini akan ditawarkan kompaun sebanyak 2,000 bagi setiap kesalahan dan juga tindakan mahkamah di mana disabitkan di bawah kesalahan Seksyen 22/3 iaitu individu tersebut akan dikenakan denda sebanyak RM100,000 atau dikenakan penjara selama 5 tahun. Seterusnya, kerajaan juga perlulah melaksanakan kempen pencegahan pencemaran udara supaya kita dapat membasmi masalah pencemaran udara. Memperkenalkan aktiviti kempen alam sekitar terhadap seluruh pelosok masyarakat tidak kira bangsa dan agama. Di sini kita harus menerapkan aktiviti ini agar kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara setiap kaum. Tidak kira daripada pihak swasta ataupun kerajaan, ia memainkan peranan penting bagi memperkeratkan lagi aktiviti kempen penjagaan alam sekitar ini. Kita dapat lihat terdapat sekolah-sekolah juga melaksanakan kempen penjagaan alam sekitar seperti dengan melaksanakan aktiviti penanaman pokok yang diterapkan terhadap pelajar agar kita dapat menjaga alam sekitar bagi masa depan. Dengan cara ini, ia akan memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya menjaga alam sekitar demi masa depan bersama. Terima kasih.